Ketika Malayan Union, bagaimana dengan kuasa raja? Kita belajar bagaimanakah raja itu kuasanya dihilangkan, diturunkan. Dan raja hanya berkuasa terhadap apa? Hai, Assalamualaikum. Mana bersama dengan saya lagi, Sir Hisrozi. Let Hisrozi teach you history. Jadi, untuk video kali ini, kita berada pada bab yang kelima tingkatan 4. Tajuknya adalah Persekutuan Tanah Melayu 1948 ataupun PTM 48. Jadi, dalam video-video yang sebelum ini, kita dah belajar tentang apa? Kita dah belajar tentang latar belakang Persekutuan Tanah Melayu. Kita dah belajar tentang faktor penubuhan Persekutuan Tanah Melayu dan juga kita dah belajar juga tentang apakah kesan-kesan bila kita dah tubuhkan Persekutuan Tanah Melayu. Jadi ini adalah video bahagian dan seterusnya kita nak belajar tentang apa pula ciri-ciri Persekutuan Tanah Melayu. Jadi sistem pentadbiran Persekutuan Tanah Melayu ini dibahagikan kepada 4 ciri penting. Yang pertama, kita ada ciri pentadbiran. Yang kedua, kita ada ciri perundangan. Dan yang ketiga, kita ada ciri kuasa raja. Dan yang keempat, kita ada ciri kewarganegaraan. So, kita pergi one by one. Kita pergi kepada ciri yang pertama, iaitu pentadbiran. Jadi, macam mana pentadbiran yang dijalankan di Persekutuan Tanah Melayu ataupun di PTM ini adalah pentadbiran di Persekutuan Tanah Melayu adalah pentadbiran yang berbentuk persekutuan. Iaitu ianya merupakan gabungan 9 buah negeri Melayu dan juga 2 negeri Selat. Apa beza negeri Melayu dengan negeri Selat, Sir? Negeri Melayu adalah negeri-negeri yang ada sultan. Negeri Selat adalah negeri-negeri yang tak ada sultan. Di 9 negeri ada sultan digabungkan dengan 2 negeri yang tak ada sultan, iaitu Pulau Pinang dan juga Melaka. Manakala satu negeri Selat yang tidak dimasukkan, iaitu Singapura. Singapura kekal menjadi tanah jajahan British. Senang kata, British tak nak bagi Singapura ini. Dia nak pegang Singapura ini untuk diri dia. Jadi Singapura ini kekal menjadi tanah jajahan British. Dan dalam pentadbiran Persekutuan Tanah Melayu ni juga, ketuanya adalah seorang pesuruh jaya tinggi British. Yang mana berbeza pada sebelum ini, ketika Malayan Union, ketuanya adalah seorang governor. Okey? Dan dalam pentadbiran Persekutuan Tanah Melayu juga, ada 2 badan yang akan memerintah atau menjalankan pentadbiran, iaitu yang pertama kita ada Majlis Perundangan Persekutuan ataupun kita panggil sebagai MPP, dan kita ada Majlis Mesyuarat Persekutuan ataupun kita panggil sebagai MMP. So apa beza, Sir, dua-dua ni? MPP umpama parlimen, iaitu tempat untuk menggubal undang-undang. Manakala MMP adalah umpama badan eksekutif ataupun kabinet. Jadi MMP, MPP akan ada ahli-ahli daripada pelbagai kaum dalam negara kita. Manakala MMP akan dilantik, adanya ahli-ahli tidak rasmi dan juga ahli-ahli rasmi dalam pentadbiran MMP. Itu adalah pentadbiran Persekutuan Tanah Melayu. Okey? Kita pergi kepada yang kedua, iaitu kuasa raja. Kita belajar kan? Ketika Malayan Union, bagaimana dengan kuasa raja? Kita belajar bagaimanakah raja itu kuasanya dihilangkan, diturunkan. Dan raja hanya berkuasa terhadap apa? Terhadap agama dan juga adat istiadat orang Melayu sahaja. Jadi ini menyebabkan kenapa berlakunya penentangan Malayan Union yang kita belajar sebelum ni, betul tak? Orang-orang Melayu menentang Malayan Union sebabkan raja tak ada kuasa. Jadi untuk memastikan orang-orang Melayu ni menerima pentadbiran Persekutuan Tanah Melayu, jadi British telah mengembalikan kuasa raja dan ianya dapat dilihat dengan mana raja-raja dijadikan ahli dalam Majlis Raja-Raja Melayu. Dan kuasa raja ni juga dapat dilihat bagaimanakah setiap raja di setiap negeri ada kuasa untuk mengesahkan atau meluluskan undang bagi negeri masing-masing. Dan yang ketiga, semua raja atau setiap raja-raja atau sultan ini mereka ada hak untuk memberi pandangan terhadap perkara-perkara yang tertentu. Faham tak? Nak menunjukkan bahawa sebenarnya ketika Persekutuan Tanah Melayu, raja ni dah dikembalikan kuasa. Itu adalah yang kedua.
So kita pergi kepada ciri yang ketiga pula adalah dari segi ciri perundangan. Ingat, perundangan tu apa? Undang-undang. Jadi siapa yang buat undang-undang dalam negara kita pada waktu itu adalah MPP. Jadi ketua kepada MPP atau Majlis Perundangan Persekutuan ini adalah seorang Pesuruhjaya Tinggi British. Yang ni lah tadi, ketua dia tadi. Jadi PJT British lah yang akan mengetuai Majlis Perundangan Persekutuan, dan antara undang-undang atau bidang kuasa MPP ni ada 6, ada 7 tak silap saya, tapi saya tulis 6 je kat sini. Kita ada cukai, komunikasi, perundangan, hal ehwal luar, kehakiman dan juga perdagangan. Jadi semua undang-undang yang dibuat oleh MPP akan merangkumi semua benda ini. Dan ciri yang keempat, ciri yang terakhir, ini penting iaitu syarat warga negara. Syarat warga negara kita tahu, ketika Persekutuan Tanah Melayu, syarat kewarganegaraan diketatkan. Jadi macam mana jadi warga negara ketika Persekutuan Tanah Melayu? Ada 2 cara. Yang pertama adalah melalui penguatkuasaan undang-undang. Apa maksud penguatkuasaan undang-undang ni, Sir? Maksudnya dia kena kuatkuasa undang-undang ni macam mana? Saya tak faham. Maksudnya secara automatik. Automatik je, lepas Persekutuan Tanah Melayu terus jadi warga negara. Tanpa perlu register, tanpa perlu daftar. Itu kita maksud. Penguatkuasaan undang-undang atau sudah automatik. Okey, tapi ada syarat-syarat dia. Syarat yang pertama adalah konsep jus soli diguna pakai, tapi jus soli hanya terpakai kepada rakyat raja dan rakyat British. Ada beza ke rakyat raja dengan rakyat British ni, Sir? Ada beza ke? Rakyat raja dan rakyat British. Perbezaan antara rakyat raja dan rakyat British adalah rakyat raja adalah mereka atau orang-orang Melayu atau orang asli yang lahir di negeri-negeri Melayu, di 9 negeri ni. Semua yang lahir di 9 negeri ni semua akan dianggap sebagai rakyat raja. Manakala rakyat British adalah mereka-mereka yang lahir di negeri Selat, di Pulau Pinang, di Melaka dan juga di Singapura. Jadi sesiapa yang lahir di setiap negeri-negeri ni, mereka akan diberikan sebagai taraf rakyat British. Jadi kalau kamu nak jadi warga negara secara automatik, kamu perlu lahir, sama ada lahir sebagai rakyat raja atau lahir sebagai rakyat British. Jadi kalau saya tak lahir macam mana? Contoh, kalau saya lahir dekat Zimbabwe, saya lahir dekat Mongolia, saya tak boleh jadi warga negara ke, Sir? Boleh juga, don't worry, boleh jadi juga. Jadi macam mana cara dia? Kalau kamu lahir di luar negara, syarat yang kamu kena patuh adalah ayah kamu perlulah rakyat raja atau rakyat British. Kalau ayah kamu rakyat raja ataupun rakyat British, automatik kamu akan dapat warga negara juga. Secara kuat-kuasa undang-undang. Okey? Dan syarat yang ketiga adalah cara penguatkuasaan undang-undang ni hanya terpakai kepada penduduk asal. Penduduk asal ni siapa, cikgu? Orang Melayu. Jadi hanya orang Melayu saja akan terpakai, orang kata, sistem ataupun cara penguatkuasaan undang-undang. Di mana-mana rakyat-rakyat Melayu atau penduduk asal yang lahir sebelum, selepas atau semasa Persekutuan Tanah Melayu, dia akan dapat warga negara secara automatik. Orang Melayu dan juga orang asli. Okey? Dan syarat yang keempat adalah walaupun dia orang Melayu atau penduduk asal, tetap juga dia kena serasi dengan adat resam orang-orang Melayu. Kena pandai bertutur bahasa setempat. Kalau kamu orang Melayu tapi kamu tak tahu budaya orang Melayu, kamu tak pandai bertutur dalam bahasa setempat, tak boleh juga. Jadi walaupun kamu penduduk asal, kamu kena tahu adat resam orang Melayu ataupun orang-orang adat resam penduduk asal, sama ada orang asli atau orang Melayu, ataupun kamu bertutur dalam bahasa setempat. Dan kalau kamu menepati 4-4 ciri ni, kamu boleh jadi warga negara secara automatik. Dan kalau saya tidak menepati 4 ciri ni macam mana? Tak boleh jadi warga negara ke? Boleh. Dia akan pergi kepada cara yang kedua, iaitu pendaftaran. Kamu kena register. Jadi kalau kamu tidak menepati syarat yang ke atas ni, kamu kena register. Contoh ataupun syaratnya adalah kamu perlu lahir dan bermastautin. Bermastautin ni maksud apa, Sir? Maksudnya tinggal, menetap selama 15 ke 20 tahun dulu. Lepas 15-20 tahun dari tarikh permohonan, dari tarikh kamu daftar, barulah kamu boleh jadi warga negara. Contoh kamu daftar tahun ni, alright, kamu menetap selama 15 tahun dulu, baru kamu boleh jadi warga negara. Dan dalam masa 15 tahun ni, apa yang kamu kena buat? Nak menunggu kamu dapat taraf warga negara, kamu kena ada tingkah laku yang baik. No jenayah, tak boleh buat jenayah, no crimes. Okey, dan kena mahir dalam bahasa Melayu dan juga
bahasa Inggeris. Dan itu dua cara untuk menjadi warga negara di Persekutuan Tanah Melayu secara penguatkuasaan undang-undang atau automatik ataupun melalui cara pendaftaran. Jadi itu adalah 4 ciri-ciri Persekutuan Tanah Melayu. Alright? Jadi sekarang kamu tahu, oh begini caranya. Dan tolong aware juga, kadang-kadang dalam exam dia akan tanya atau soalan boleh minta untuk kamu bandingkan ciri-ciri Malayan Union dan ciri-ciri Persekutuan Tanah Melayu. Jadi siapa belum tahu lagi atau belum check out lagi video saya tentang ciri-ciri Malayan Union, boleh check out video berkaitan dengan Malayan Union di channel YouTube saya. Alright? Jadi itu saja 4 ciri. Kita ada pentadbiran, kuasa raja, perundangan dan juga kewarganegaraan. Jadi kalau korang ataupun korang ada topik-topik lain yang korang nak bincangkan bersama dengan saya, korang boleh turunkan di ruangan komen, insyaAllah saya akan produce video itu untuk korang. Okay? Jadi itu sahaja. Jangan lupa follow social media saya yang lain seperti TikTok, Instagram dan juga jangan lupa untuk subscribe saya punya channel YouTube. Itu sahaja daripada saya. Let History teach you history. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.